Sebelum tu awak belajar faktor, faktor sepunya, dan faktor sepunya terbesar. Hari ini kita belajar gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Dua-dua ni hampir sama, Okey, so kita lihat ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. So kita lihat gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. So apa itu gandaan? Gandaan adalah sesuatu nombor bulat. Gandaan suatu nombor bulat adalah hasil darab. Hasil darab nombor itu sendiri dengan mana-mana nombor bulat yang lain. Maksudnya gandaan adalah hasil darab nombor itu sendiri dengan mana-mana nombor bulat yang lain kecuali sifar. Kita ambil contoh. Contoh ini nombor 8. Kita nak cari gandaan bagi 8. Kita nak cari gandaan 8, jadi awak ambil nombor 8 ini darab dengan mana-mana nombor bulat yang lain. Contoh awak darab dengan 1, awak darab dengan 2, awak darab dengan 3. So, selepas awak ambil ni 8 darab 1, 8 darab 1 menghasilkan 8, 8 darab 2 menghasilkan 16 dan 8 darab 3 menghasilkan 24. Oleh itu, 8, 16, 24 adalah gandaan bagi 8. Ataupun kita kata sifir 8 lah. Apabila saya sebut gandaan 8, pelajar cari gandaan 8. Dia hampir sama dengan sifir 8, macam cari sifir 8. So contoh ini gandaan 8 adalah 8, 16, 24, 32 dan 40. Awak ambil ni 8 darab 1, 8 darab 2, 8 darab 3, 8 darab 4, 8 darab 5. Jadi gandaan 8 di sini saya sudah senaraikan hanya 5 sahaja. Cikgu senaraikan 5 gandaan 8. Sebenarnya ada banyak lah, cuma saya senaraikan 5 sahaja. Dan saya guna dot, dot, dot ini, titik ini maksudnya ada banyak lagi. Ada banyak, tapi kita hanya senaraikan beberapa sahaja. So, kita lihat contoh yang pertama. Senaraikan 5 gandaan pertama bagi 7. Saya nak gandaan 7. Kalau cikgu sebut gandaan 7, jadi dia hampir sama dengan maksudnya sifir 7 lah. Awak ambil 7, nombor 7, darab dengan 1, 7 darab 1, 7 darab dengan 2, 7 darab dengan 3, 7 darab dengan 4, 7 darab dengan 5. Jadi saya dapat 5 sahaja sebab soalan minta 5. 5 gandaan pertama bagi 7 ialah 7, 14, 21, 28 dan 35. So ini gandaan 7. Gandaan 7. So di sini gandaan 7. Tak payah letak titik dot dot dot. Kenapa? Sebab dia minta 5 sahaja. Di sini dia minta 5 sahaja. 5 yang pertama, 5 gandaan yang pertama, maksudnya 5 gandaan yang di depan 5 gandaan yang di depan. Yang pertama lah, ini maksudnya di depan, 5 cukup. Kalau macam contoh tadi, contoh ini gandaan 8, saya letak dot 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 sebabnya di soalan ni tak sebut nak 5 gandaan yang pertama. Dia di sini hanya kata gandaan 8. Jadi saya senaraikan beberapa sahaja. Saya senaraikan 5, mungkin awak boleh senaraikan 7, senaraikan 8 gandaan 8 ataupun 5 gandaan 8. So ini saya senaraikan 5 gandaan 7. So dia macam sifir lah, gandaan ni macam sifir lah. Awak ambil nombor itu sendiri, contoh 5 ataupun 8 ataupun 7, nombor itu darab dengan nombor bulat yang lain. Okay, so ini saya rasa senang, tak susah. Next, kita lihat gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi beberapa, ini definisi, gandaan sepunya bagi beberapa nombor ialah nombor yang menjadi gandaan bagi setiap nombor itu.
Maksudnya, okey, awak cari, okey, contoh ini nombor 24. 24 merupakan gandaan bagi 6 dan 8. So, ini bermaksud 24 ni adalah gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Okey, sebab selain itu nombor 24 ini boleh dibahagi tepat dengan 6 dan 8. 24 boleh dibahagi tepat dengan 6 dan 8 dan 24 ini kita sebut sebagai gandaan sepunya. Saya tunjuk contoh. Senaraikan dua gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. So, mula-mula kita cari gandaan 2 dahulu. Di sini soalan minta senaraikan dua gandaan sepunya yang pertama. Maksudnya awak kena cari dua gandaan sepunya bagi 2, 3 dan 4. So, maka awak senaraikan gandaan 2. Senaraikan gandaan 2, cari gandaan 2, kemudian cari gandaan 3, lepas tu cari gandaan 4. Boleh awak cari gandaan 2, kemudian cari gandaan 3 dan cari gandaan 4. Awak senaraikan. Okey, contoh penyelesaian di sini. Kita senaraikan gandaan 2, awak tulis sifir 2. Okey, sifir 2. Gandaan 2 ni sifir 2, 2. Lepas tu ini adalah 2 darab 1, 2 darab 2, 2 darab 3, 2 darab 4, 2 darab 5, 2 darab 6, 2 darab 7. So, ini gandaan 2. Lepas tu gandaan 3. Gandaan 3 ialah 3, 6, 9, 12 dan 15. Macam mana dapat gandaan 3? Kita senaraikan sifir 3 lah. Awak tulis sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15. Dan seterusnya gandaan bagi 4. Awak senaraikan sifir 4 lah. Maksudnya ini 4 darab 1, 4 darab 2, 4 darab 3, 4 darab 4. Lepas tu 4 darab 5. So, nombor seterusnya ialah 20. Kemudian 24. Kalau gandaan 3, 3, 6, 12, 18, 21. Kemudian 24. Dot, 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 dot. Di sini pun dot, 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 dot. Dot, dot, dot bermaksud ada banyak lagi. Ini gandaan 2 kalau saya sambung. Di sini 16, lepas tu 18, lepas tu 20, 22, 24 dan lain-lain. Dot, 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 dot. Okey, so kita cari nombor yang sama. Nombor yang sama. Okey, awak tengok sini. Gandaan 2, kita cari nombor yang sama. So, nombor yang sama di sini. 12, 12, 12. Lepas tu 24, 24, 24. So, maka gandaan sepunya yang sama, gandaan sepunya bagi 2, 3 dan 4 ialah 12 dan 24. Kita nak 2 sahaja. Kita nak 2 gandaan sepunya yang pertama. Saya jumpa 2 nombor sahaja iaitu 12 dan 24. Okey. Kalau kita ambil contoh tadi, contoh yang saya tunjuk tadi ini, kalau yang ni, saya kata, okey, cari gandaan sepunya bagi, cari gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Awak kena cari gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Mula-mula kita senaraikan gandaan 6. Gandaan 6. Lepas tu kita senaraikan gandaan 8. Okey, macam ni. 6, gandaan 6 ialah 6. Lepas tu sifir 6 pelajar, gandaan 6 sifir 6. 6, kemudian 12, 18, lepas tu 24,
30 dan seterusnya dan lain-lain. Okey, next. Seterusnya kita cari gandaan 8. Gandaan 8 kita senaraikan sifir 8. 8, nombor pertama 8, lepas tu 16, 24 dan seterusnya dan lain-lain lah. So, maka saya jumpa gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah apa nombor pelajar? Apa nombor yang sama? 24 pelajar, 24. 24 lah, 24 sebab nombor yang sama saya nampak satu sahaja di sini, 24. Jadi gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24. Di sini saya hanya cari satu nombor, satu gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24. Satu saja. Kalau cikgu nak cari dua, maksudnya kalau saya kata pelajar cari dua gandaan sepunya yang pertama bagi 6 dan 8, maksudnya you kena cari lagi satu gandaan sepunya. Cari lagi satu nombor gandaan sepunya. Kalau soalan minta dua, kalau dia minta satu, awak cari satu. Yang ini adalah gandaan sepunya 24. Okey, seterusnya kita lihat gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil ialah gandaan yang paling kecil. Gandaan yang paling kecil di antara gandaan sepunya beberapa nombor itu. Okey, di sini contoh. Kamu nak cari, kita nak cari gandaan sepunya yang terkecil. Mula-mula awak cari, kita cari gandaan sepunya dahulu. Lepas tu daripada semua gandaan sepunya yang awak dapat, awak cari nombor yang terkecil. Ataupun nombor yang pertama lah. Nombor yang pertama. Okey, so kita cuba lihat soalan 11, contoh 11A. Yang ini, tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Kita senaraikan gandaan 2. Gandaan 2. Okey, so gandaan 2 ialah sifir 2. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan lain-lain. Tot. Kemudian kita sambung. Cari gandaan 3. Gandaan 3. Gandaan 3 maksudnya cari sifir 3. Sifir 3. Saya senaraikan semua sifir 3. Mula dari 3, lepas tu 6, 9, 12, 15, 18 dan tot. Maksudnya ada lagi dan lain-lain tot. Awak sudah dapat gandaan 2, gandaan 3, kemudian kita cari gandaan sepunya. Gandaan sepunya. Sepunya, apa maksud sepunya? Sepunya bermaksud sama. Sepunya bermaksud sama, gandaan yang sama. Sepunya ialah sama, maksudnya sama. Kita cari gandaan yang sama, nombor gandaan yang sama. So, saya dapat, okey, nombor yang sama mana? Okey, tunggu sekejap. Awak tengok dalam senarai di sini, saya nampak ada 6, 12. Saya dapat 2. Sebenarnya ada banyak. Saya cuba ambil contoh 2 sahaja. Ini 2 gandaan sepunya yang pertama, iaitu 6 dan 12. Gandaan sepunya itu nombor gandaan yang sama. Sama maksudnya ini sini saya dapat 6, sini pun ada 6. 12 saya dapat 2 sahaja. Dan dalam senarai di sini
Awak nampak tak ada dua nombor, 6 dan 12. 6 adalah gandaan sepunya yang terkecil. Gandaan sepunya terkecil. Jadi saya tulis gandaan sepunya yang terkecil. Maksudnya nombor yang paling kecil. Terkecil ialah 6. 12 bukan gandaan sepunya yang terkecil. Nombor gandaan sepunya terkecil mestilah nombor yang pertama. Maksudnya gandaan sepunya yang pertama. Yang pertama. Yang pertama lah sebab gandaan sepunya yang pertama adalah gandaan sepunya terkecil. Nombornya paling kecil. 6. Jadi jawapan adalah 6. Okey. Tadi kita belajar, saya ulang sekali lagi. Tadi kita belajar mencari gandaan. Mula-mula kita belajar mencari gandaan. Kita belajar mencari gandaan. Kemudian kita cari gandaan sepunya. Lepas tu kita cari gandaan sepunya terkecil. Okey, hari ini kita belajar 3 ini sahaja. Gandaan. Gandaan ni macam sifil lah. Sifil. Tahu sifil? Sifil yang awak belajar. Kalau cikgu kata belajar tolong cari gandaan 2. Jadi awak senaraikan semua sifil 2 lah. Gandaan 2, sifil 2. Kalau cikgu kata cari gandaan bagi 5. Awak senaraikan sifil 5. Lepas tu kita cari gandaan sepunya. Maksudnya cari gandaan yang sama. Nombor yang sama. Daripada gandaan sepunya, kita boleh dapat gandaan sepunya terkecil. Terkecil. K tu kecil. Tak susah, saya rasa senang saja sebab dia macam minggu lepas awak belajar faktor. Pun senang, ini pun senang, tak susah. Okay, so ini jawapan dalam buku teks. Okay, kalau kita guna kaedah yang kedua, tadi awak guna kaedah penyenaraian. Maksudnya kita senaraikan gandaan sepunya dan cari gandaan sepunya terkecil. Kita boleh guna kaedah pembahagian. Tadi awak guna kaedah penyenaraian. Maksudnya awak senaraikan semua gandaan sepunya dan cari gandaan sepunya terkecil. Ini kaedah kedua. Kita guna pembahagian berulang. Kita guna kaedah bahagi. Contoh di sini. Okey. Mula-mula, kalau nak guna kaedah ni, mula-mula kita kena bahagikan nombor yang diberi dengan satu pembahagi secara berurutan. Tengok di sini. Nombor 1. Bahagikan nombor-nombor itu secara berurutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. Maksudnya kita bahagikan nombor yang diberi. Di sini dia bagi 3 nombor yang diberi. Contoh 3, 6 dan 9. Dia bagi nombor 3, 6, 9. Jadi awak bahagikan nombor yang diberi ni dengan satu pembahagi. Okey, dengan satu pembahagilah secara berurutan. Okey, kemudian lepas tu kalau nombor yang tak boleh dibahagi, nombor yang tidak boleh dibahagi, kita turunkan ke bawah lah. Turunkan. Dan akhir sekali, dan awak kena teruskan pembahagian. Nombor yang tak boleh dibahagi kamu turunkan. Dan awak kena teruskan pembahagian ini. Pembahagian ini kena diteruskan. Sehingga semua hasil bahaginya 1. Ingat, yang ini tak sama dengan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar, awak tak payah teruskan pembahagian sehingga hasil bahagi 1. Tapi GSTK, awak kena teruskan pembahagian sehingga semua hasil bahaginya 1 lah. So cikgu cikgu terangkan sedikit macam mana nak buat. Okey. Contoh, saya nak cari GSTK. Apabila cikgu sebut GSTK bermaksud gandaan sepunya terkecil. Saya nak cari gandaan sepunya terkecil bagi 3, 6 dan 9. Jadi saya tulis 3, 6, 9. 3, 6, 9. Saya gariskan. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9.
Okay, ini nombor yang diberi lah. Ini adalah nombor yang diberi. Dan kita tentukan, kita tulis satu pembahagi. Okey, ini oleh sebab ini semuanya, okey, saya rasa ketiga-tiga nombor ini boleh bahagi dengan 3. Jadi saya bagi dengan 3. 3 bahagi 3 ialah 1. Hasilnya 1. Hasil bagi 1 ini 6 bahagi 3. 6 bahagi 3 ialah 2. Dan 9 bahagi 3 ialah 3. Macam ni. 3 bahagi 3 ialah 1. 6 bahagi 3 ialah 2. 9 bahagi 3 ialah 3. Okey, seterusnya kita boleh bahagi. Kita kena teruskan pembahagian. Maksudnya awak kena teruskan lagi. Tak boleh berhenti di sini. Kalau awak cari faktor sepunya terbesar, awak boleh terus berhenti di sini. Jawapannya adalah 3. Faham? Kalau awak cari faktor sepunya terbesar, awak terus berhenti di sini sahaja. Kenapa? Sebab tak boleh bahagi lagi. Awak berhenti di sini dan dapat jawapan iaitu 3. Jawapannya 3. Tapi sekarang kita sedang cari gandaan sepunya terkecil. Jadi awak kena teruskan lagi lah pembahagian. Tak boleh berhenti di sini. So saya nampak ada nombor 2 dan 3 di sini. Ada 2 dan 3. Jadi saya tulis 2 di sini. Kenapa? Sebab saya nak bahagi dengan 2. Yang ni jawapannya 1. Tadi saya dapat 1. Awak turunkan ke bawah. Tak payah buat apa-apa. 1 ni turunkan ke bawah. Tak perlu bahagi lagi. Tulis 1 di bawah. Okey, kita bahagi ni 2. 2 bahagi 2 dapat jawapannya 1. Hasil bahaginya 1. 3 bahagi 2. 3 tak boleh bahagi dengan 2 sebab dia bukan nombor bulat. 3 tak dapat bahagi tepat dengan 2. Kalau tak boleh bahagi tepat dengan 2, kita tak payah bahagi. Awak turunkan ini 3 ke bawah. Tak payah bahagi. Turunkan ke bawah. Tulis 3 di bawah. Kita sambung. Seterusnya, awak bahagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Saya nampak ada 3 di sini. Saya kena bahagi dengan 3. Jadi, ini 1. Turunkan ke bawah. Ini 1 pun sama. Turunkan ke bawah. Okey, nombor ketiga ini 3. 3 bahagi dengan 3 dapat jawapan 1. Dah siap. Jawapannya adalah awak ambil ini 3. Darab dengan 2. Darab dengan 3. Gandaan, awak tulis jawapan dia. Gandaan sepunya terkecil GSTK ialah GSTK bagi 3, 6 dan 9 ialah 3. 3, ini 3. Darab dengan 2, darab dengan 3. 3 darab 2 darab 3 ialah 18. 3 darab 2 darab 3 ialah 18. 3 darab 2 ialah 6. 6 darab 3 ialah 18. Ini kaedah pembahagian. Kita guna kaedah pembahagian mencari GSTK. Kalau awak guna kaedah tadi, kaedah ini lambat sikit. Jalan kerja pun banyak. Kalau awak guna kaedah pembahagian, jalan kerja tak banyak dan laju cepat. Okey, kita lihat kita lihat cara menentukan gandaan dan cara menentukan gandaan sepunya. Di sini saya bagi contoh, ada contoh. Okey, contoh 1. Tentukan sama ada 240 ialah gandaan bagi 3 atau tidak. Okey, ini jawapan dia, ini jawapan belajar, ini jawapan. Tentukan sama ada 240 ialah gandaan bagi 3 atau tidak. Jadi, macam mana nak buat? Kalau macam ni, kaedah ni, kita ambil 240 bahagi dengan 3. Kalau boleh, kalau 240 boleh bahagi tepat dengan 3, maka kita kata ini 240 ialah gandaan bagi 3. So, kalau kita guna kalkulator tekan 240 bahagi 3, saya dapat jawapan 80. Dapat 80. Oleh itu, kita kata awak boleh tulis jawapan dia. 240 ialah gandaan bagi 3.
Contoh kedua, tentukan sama ada 144 ialah gandaan bagi 4 ataupun tidak. Awak guna kalkulator tekan 144 bahagi 4. Ambil nombor yang besar bagi dengan nombor yang kecil pelajar. Sebab ada setengah pelajar dia keliru, dia terbalikkan, dia ambil 4 bahagi 144. Ambil nombor yang besar ni, 144 bahagi dengan 4. Kalau awak guna kalkulator, titik-titik, terus dapat jawapan berapa? 144 bahagi 4. Tunggu sekejap, saya tekan. 144 bahagi 4. Oh, bolehlah, boleh bahagi tepat. Jadi jawapan dia adalah, kalau saya tukar ni, okay, saya tukar. Okay, saya tukar ni. Okay, kita tukar. Tentukan sama ada, sekejap. Contoh 2, tentukan sama ada 146 adalah gandaan bagi 4 ataupun bukan. So, kita tukar ni jadi 6. Saya tukar soalan pelajar, saya tukar soalan. 146, 146 bahagi 4. Ambil nombor yang besar bagi nombor yang kecil. Apabila kita cuba bahagi, awak dapat jawapan dia 36.5. 36.5. Oleh itu, jawapan dia 146 bukan gandaan bagi 4. Kenapa? Sebab 146 tidak boleh bahagi tepat. Ini 146 tak boleh bahagi tepat dengan 4. 146 tak boleh bahagi tepat dengan 4. Maka jawapannya bukan gandaan. So awak tulis bukan gandaan bagi 4. 146 bukan gandaan bagi 4. Okey, seterusnya kita lihat cara menentukan gandaan sepunya. Sebenarnya dia cara penyelesaian lebih kurang sama dengan cara penyelesaian tadi yang ada di sini. Awak ambil nombor ini 32 bahagi dengan 2 dan bahagi dengan 8. So kita lihat contoh yang ke-9A. Contoh A, tentukan sama ada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. So jalan kerja saya tulis di sini. Jawapan. Awak ambil 32 bahagi dengan 2. 32 bahagi 2. Tekan titik-titik kalkulator, dapat jawapan 16. Kemudian ambil 32, nombor 32 bahagi dengan 8. 32 bahagi 8 dapat jawapan 4. Oleh itu, maka 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Sebab apa? Sebab 32 boleh bahagi dengan 2. 32 ialah gandaan bagi 2. 32 juga merupakan gandaan bagi nombor 8. Oleh itu kita kata 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Kenapa? Sebab boleh bahagi tepat. Sebab 32 boleh bahagi tepat dengan 2 dan boleh bahagi tepat dengan 8. So, 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Kalau kita lihat contoh B. Contoh B. Contoh B. Ini B. Tentukan sama ada 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Awak tunjuk jalan kerja. Ambil ini 60, nombor yang besar. Bahagi dengan nombor yang kecil.
60 bahagi 5. 60 bahagi 5. Saya dapat jawapan 12. Kemudian 60 bahagi dengan 15. 60 bahagi 15 ialah 4. Seterusnya 60 bahagi dengan 24. 60 bagi 24, jawapan adalah 2,5. Ada nombor perpuluhan. Ini 2,5. Maksudnya 60 tak boleh bahagi tepat dengan 24. 60 hanya boleh bahagi tepat dengan 5. 60 hanya boleh bahagi tepat dengan 5. Tapi 60 tak boleh bahagi tepat dengan 24. Kenapa? Sebab dapat nombor perpuluhan di sini. So jawapan dia awak tulis sini, jawapan saya tulis tepi. Awak tulis 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. 60 ialah gandaan sepunya bagi 5 dan 15 sahaja. Faham? 60 ialah gandaan sepunya bagi 5 dan 15 sahaja. Tapi 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Okey, ini latihan. Awak tentukan nombor, nombor berikut. Tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam kurungan. Yang ni awak ambil 72, nombor yang besar ni bahagi dengan 9. Nombor yang besar ni 72 bahagi 9. Lepas tu 72 bahagi 12. Awak tengok apa jawapan yang awak dapat. Ini pun sama, 168 bahagi dengan 2 dan 168 bahagi dengan 9. Soalan C pun sama, 360 bahagi 4, 360 bahagi 6, 360 bahagi 24. Awak semak jawapan. Kalau semua nombor, contohnya kalau 72 boleh bahagi tepat dengan 9 dan juga 72 boleh bahagi tepat dengan 12. Jadi awak boleh tulis 72, awak boleh tulis jawapan 72 ialah gandaan sepunya bagi 9 dan 12. Kalau 72 tak boleh bahagi tepat dengan 9 ataupun 72 tak boleh bahagi tepat dengan 12, jadi awak tulis jawapan 72 bukan gandaan sepunya bagi 9 dan 12. Okey, boleh? Awak cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri, ni senang sahaja. Awak bahagi sahaja. Kalau tak tahu nak bahagi, tekan guna kalkulator, titik-titik, terus dapat jawapan. Yang ni saya nak tunjuk ini. Ini pun latihan untuk awak. Ni latihan tadi, cuba buat sendiri. Buat dalam buku tulis. Yang ni. Saya nak tunjuk sedikit. Cari gandaan sepunya terkecil. Cari GSTK. Bagi setiap nombor yang berikut dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Sesuai di sini maksudnya kaedah yang awak suka. Kalau awak rasa awak suka guna kaedah pembahagian berulang, awak guna kaedah pembahagian berulang. Saya rasa guna kaedah pembahagian berulang lebih senang. Jadi saya tunjuk jalan kerja guna kaedah pembahagian berulang. A. 1A. 16 dan 18. Kita tulis 16, 18. Kemudian saya bahagi kedua-dua nombor ini dengan 2. Tulis satu pembahagi. Faham? Belajar? Kita tulis satu pembahagi. Ini 2. Tulis 2. Awak guna kalkulator ataupun bahagi macam biasa. 16 bahagi 2. Dapat jawapan 8. Tulis 8. Lepas tu 18 bahagi 2. Dapat jawapan
9. Okey, kita teruskan lagi. Kenapa? Sebab yang ini hasil di sini, maksudnya hasil bagi di sini bukan 1. Baki yang awak dapat ini bukan 1. Kalau bukan 1, awak kena teruskan lagi. Teruskan pembahagian. Tak boleh berhenti di sini. Okey, saya sambung. Awak boleh bagi, awak boleh tulis sini 2. Sini boleh tulis 2 ataupun 3. Kenapa? Sebab 9 boleh bagi dengan 3. Ataupun kita tulis 2. Mungkin ada pelajar dia tulis 3. Kita bahagi dengan 2. 8 bahagi 2 ialah 4. 8 bagi 2 dapat 4. Oh, 9 tak boleh bahagi tepat dengan 2. 9 kalau tak boleh bagi tepat dengan 2, tak payah bagilah. Buat apa? Tak payah bahagi, saya teruskan, awak turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah, tak perlu bahagi. Turunkan ke bawah, tulis 9 di bawah. Kenapa nak turunkan ke bawah? Kita buat nanti, bukan buat sekarang. Maksudnya kita nanti baru buat. So, sambung. Okey. 4 masih boleh bahagi dengan 2. Saya tulis 2. 4 bahagi 2 ialah 2. 9 tak boleh bahagi tepat dengan 2. Kalau tak boleh bahagi tepat dengan 2, tak payah bahagi ya. Tulis di bawah. Itu 9, turunkan ke bawah. Teruskan lagi. Wah. Oh yo. Kita bahagi dengan 2 lagi. 2 bagi 2. Wah, sudah dapat 1. 9 tak boleh bagi 2. Ya, tulis balik 9 di sinilah, turunkan ke bawah. Kenapa? Sebab 9 tak boleh bagi tepat dengan 2. Kalau tak boleh bagi tepat dengan 2, jangan bahagi. Awak turunkan nombor 9 ke bawah. Sekarang, ini sudah jadi 1. Jadi awak biar dia, tak payah tengok dia, biar dia di sana. Ambil 9 bagi dengan 3. 9 bagi 3. 9 bagi 3 dapat jawapan 3. Ini 1, awak biar turunkan ke bawah. 9 bagi 3 ialah 3. Ini 1, biar saja turunkan ke bawah, tak perlu buat apa-apa. 3 boleh bagi dengan 3. Jadi 3 bagi 3 ialah 1. Wah, akhirnya saya dapat semua baki sini, hasil bagi di sini ialah 1. Kita boleh berhenti, tak payah teruskan lagi. Jawapan panjang, jangan kerja macam ni. Jadi GSTK awak tulis jawapan. GSTK saya tulis sini. GSTK ialah 2, 2, 2, 2, 3, 3. 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 3, darab 3. Panjang. 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 3, darab 3. Berapa? Wah. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. 8 darab 2 ialah 16. 16 darab 3 apa? 48. 48 darab 3. Wah. Okey, so ni jawapan dia. Boleh? Adakah susah belajar? Okey, kalau B kita lihat B. Soalan B. Kita lihat B. Dia macam tadi juga. Awak ambil ini 10, 15, bahagi dengan, saya mula dengan 2. Mungkin ada pelajar dia nak mula dengan 3 pun boleh. Saya mula dengan 2. Kalau awak suka 3, awak boleh bahagi dengan 3. Macam ni pelajar. Pun boleh. Yang ni 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 dapat jawapan 5. 15 tak boleh bagi 2, jadi tak perlu bagi. Tulis balik 15, turunkan ke bawah. Kemudian, 5 bahagi dengan, awak boleh bahagi dengan 5 ataupun boleh bahagi dengan 3. Saya cuba guna 3. 5 bagi 3 ialah, tak boleh bahagi, tak payah bahagi. 15 bahagi 3, 15 bagi 3, 5 lah. Kita sambung.
Sini 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi saya sudah dapat jawapan GSTK ialah 2 darab 3 darab 5. 2 darab 3 ialah 6. 6 darab 5, 30. Kalau saya tunjuk jalan kerja yang lain, kalau saya bahagi dengan 3. 10 bagi 3, tak boleh bagi 3, tak payah bagi, turunkan ke bawah. 10 turunkan ke bawah. 15 bahagi 3. Dapat 5. Di sini awak boleh tulis jawapan, tulis pembahagi 2 ataupun 5 ataupun 2 ataupun 5. Saya tulis 2 di sini. 10 bahagi 2 dapat 5. 5 bahagi 2 tak boleh bahagi, turunkan 5 ke bawah. 5 ni 5 lah. 5 bahagi 5 dapat 1. 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi jawapan 3 darab 2 darab 5 pun dapat 30. Jalan kerja berbeza tapi jawapan tetap sama. Jawapan tetap sama. GSTK ialah 3 darab 2 darab 5 iaitu 30. Dia okay. So C pun sama. Kalau awak cuba buat C, cari GSTK bagi 6 dan 8. C, saya tulis di sini 6, 8. Kita bagi, awak boleh bagi pembahagi 2 lah. 2. 6 bagi 2. Kenapa saya tulis 2? Sebab kedua-dua nombor ni nombor bulat. Kedua-dua ni nombor bulat. Kalau nombor bulat, dia mesti boleh bagi dengan 2. Jadi terus tulis 2. Kalau contoh B tadi, ini nombor bulat 10. Nombor 15 ialah nombor ganjil. Jadi kadang kalau awak boleh mula dengan 2, pembagi 2 ataupun pembaginya 3. Tapi ini nombor bulat, 6 dan 8 nombor bulat, terus bagi dengan 2 saja. 6 bagi 2 ialah 3, 8 bagi 2 ialah 4. Lepas tu bagi dengan 2 lagi. Biasanya kita bagi dengan nombor yang paling kecil iaitu nombor 2. So 3 tak boleh bagi dengan 2, tulis 3, turunkan ke bawah. 4 bagi 2, 2. Bagi dengan 2 lagi. 3 tak dapat bagi tepat dengan 2, tak perlu bahagi, turunkan ke bawah. 2 bagi 2 ialah 1. Seterusnya 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi jawapan ialah GSTK ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 ialah 8. 8 darab 3 ialah 24. GSTK ialah 24. Okey, yang ni awak so awak cuba buat soalan D, E, F, G dan H. Awak cuba buat sendiri. Sebab saya sudah tunjuk jalan jawapan untuk ABC dan soalan-soalan lain awak buat sendiri. Ada soalan nak tanya?